Okay, pertama sekali mungkin agak berbeza dengan calon-calon lain. Saya merupakan ahli parlimen bagi kawasan Sempang Renggam di mana Don layang-layang di dalamnya. Jadi kita telah selama lebih 3 tahun ini memberikan yang terbaik untuk Sempang Renggam. Kita telah selesaikan masalah air yang membelenggu Sempang Renggam selama berbelas tahun. Yang mana Don layang-layang adalah sebahagian daripada mereka yang turut menanggung derita tersebut selama berbelas tahun. Dan kita juga telah berjaya membawa beberapa pembaharuan dan juga pembangunan di kawasan Sempang Renggam. Dulu tak ada MACD, sekarang ada MACD. Dulu tidak ada Open University, sekarang sudah ada Open University. Dulu tidak ada College Community, sekarang sudah ada College Community. Dan juga pelbagai inisiatif yang telah kita bawa, sama ada dari segi pendidikan, dari segi kebajikan, dari segi sosial dan kesihatan. Kalau kita lihat pelbagai inisiatif pendidikan sebagai contoh, kempen Sempang Membaca untuk menggalakkan anak-anak berterusan belajar walaupun ketika mereka berada di rumah ketika COVID melanda dan ketika PKP. Dan saya juga konsisten telah memberikan bantuan kepada rakyat di dalam Sempang Renggam, termasuk Don layang-layang sepanjang COVID melanda. Kita tidak mengabaikan kebajikan. Maka untuk memastikan kelestarian, kelangsungan usaha tersebut, kita telah tubuhkan food bank kawan-kawan. Begitu juga saya committed berkaitan isu pendidikan anak-anak OKU. Maka kita tubuhkan Kawanda. Salah satu daripada outlet OKU bukan sekadar anak-anak, termasuk juga warga-warga dewasa OKU, demi memastikan kebajikan mereka akan sentiasa diambil perhatian. Namun terdapat beberapa perkara yang pernah kita cuba lakukan ketika kita berada dalam kerajaan dahulu terhenti kerana pertukaran kerajaan. Antaranya pembangunan Bandar Renggam untuk menjadi bandar pendidikan. Kita telah merencanakan untuk penubuhan sekolah berasrama penuh asalnya di sana, cawangan universiti, kawasan perumahan dan juga politeknik. Malangnya bila bertukarnya kerajaan, semuanya itu telah dihentikan. Begitu juga kita committed menjaga khazanah warisan. Antaranya waktu saya menjadi pembangkang pun kita cuba untuk memastikan stesen kereta api lama di layang-layang dan Renggam akan dipulihara dan akan menjadi mercu tanda untuk orang berkunjung ke Renggam dan juga layang-layang. Di samping itu, kebajikan kedua-dua camp Batalion 5 PGA dan juga pihak penjara, kebajikan ahli dan sebagainya, sentiasa kita berikan keutamaan. Kalau lihat pada sosial media saya, sentiasa saya melihat isu-isu berkaitan prasarana, infrastruktur dan kebajikan, sama ada anggota pegawai PGA ataupun anggota dan pegawai di penjara. Ini semua kita ambil kira. Di samping kita juga turut melihat kepada isu capaian internet. Kalau masih ingat lagi sewaktu PKP, saya telah membawa telco, syarikat-syarikat telco untuk pusing masuk ke dalam kampung, ke dalam felda, ke dalam camp, ke semua ceruk di dalam Sempang Renggam dan juga termasuk Don layang-layang untuk tunjukkan kepada mereka betapa lemahnya ataupun tiada capaian internet. Dan kita minta mereka datang dengan solusi. Dan Alhamdulillah beberapa tempat telah ada capaian internet yang lebih baik, tetapi banyak lagi tempat yang masih lagi menghadapi masalah tersebut. Apabila kita menjadi kerajaan nanti, isu-isu ini kita akan pastikan akan diambil kira dan perkara pertama yang kita akan lakukan. Di penghujungnya, kita berhasrat kita menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan rakyat, yang akan meletakkan kepentingan rakyat sebagai nombor satu dan selari dengan moto perjuangan Parlimen Sempang Renggam, iaitu daripada rakyat kepada rakyat. Saya kira Johor mempunyai potensi yang banyak untuk menjadi salah satu pemain antarabangsa di dalam industri, dalam ekonomi dan juga pertumbuhan serantau. Berbanding dengan negeri-negeri maju yang lain di dalam Malaysia seperti Selangor dan juga Pulau Pinang, Johor mempunyai kelebihan yang mereka tak ada, iaitu kita merupakan jiran langsung, jiran terdekat dengan negara yang termaju
di rantau ini, iaitu Singapura. Cuma selama ini Johor mendapat limpahan ekonomi ataupun spill over ekonomi daripada Singapura semata-mata. Kita menjadi pembekal kepada tenaga buruh yang murah kepada Singapura. Dia mempunyai kesan. Pertama, kesannya kita tidak akan pergi jauh di situ. Kita hanya menjadi pengambil manfaat saja. Dan yang kedua, memang Johor Bahru akan menjadi kawasan Johor Bahru dan sekitarnya, termasuk Pasir Gudang dan juga Gelang Patah, terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi kerana orang Singapura membeli rumah di kawasan tersebut. Mereka membeli mereka punya bahan-bahan, barang-barang daripada kawasan tersebut dengan harga yang 3 kali lebih murah daripada yang mereka dapat daripada negara mereka sendiri. Dan bagi warga Malaysia yang bekerja di Singapura, mereka pulang dengan wang 3 kali ganda lebih dalam poket mereka berbanding dengan warga Johor yang bekerja di Johor dan juga tinggal di Johor. Maka perkara ini untuk jangka masa panjang sesuatu yang tidak elok untuk warga Malaysia itu sendiri. Maka perlunya berlaku perubahan, perlunya berlaku wawasan yang lebih panjang dan berlakunya anjakan tektonik kepada keadaan ekonomi yang ada pada hari ini. Maka saya serukan di dalam beberapa media, perlunya ada the new deal ataupun kita panggil sebagai satu pendekatan yang baharu di antara Johor dengan Putrajaya. Selama ini kita lihat Johor sentiasa akur dan patuh dan mengikut segala perencanaan daripada Putrajaya tanpa mereka diberikan autonomi, diberikan pengecualian dan diberikan beberapa keistimewaan. Dan ini tidak sepatutnya berlaku. Berbanding negeri-negeri lain di dalam Malaysia, Johor mempunyai keadaan yang unik. Dan ini perlu diambil perhatian. Johor perlu menjadi rakan strategik pelaburan, perniagaan dan pertumbuhan industri dengan Singapura, dan bukan hanya penerima limpahan ekonomi Singapura semata-mata. Namun beberapa polisi, beberapa dasar yang baru perlu diperkenalkan dan lebih berani. Selama ini Johor punya potensi untuk maju lebih daripada apa yang kita ada pada hari ini. Malangnya kita lihat kurangnya vision, kurangnya kerajaan dan juga pimpinan yang mempunyai visi yang jauh, kurangnya ketelusan dan juga tata kelola yang baik bagi negeri Johor, dan lebih penting kurangnya political will ataupun tekad politik bagi pihak kerajaan negeri Johor itu sendiri. Kita lihat Istana Johor seringkali melontarkan beberapa idea yang agak progresif untuk Johor maju lebih daripada negeri-negeri lain, tapi malangnya beberapa menteri besar silih berganti, kerajaan silih berganti, tidak ada satu pun yang mengambil sahutan ataupun mengambil cabaran tersebut untuk membawa Johor ke tahap yang lain seperti mana yang diwawasankan oleh pihak istana. Jadi saya kira sudah sampai waktu untuk kita yang mewakili rakyat daripada Pakatan Harapan, daripada Parti Keadilan Rakyat, untuk membawa satu gagasan yang baru, untuk membawa perubahan tektonik ekonomi dan juga kemajuan bagi negeri Johor, untuk memanggil kepada the new deal dengan Putrajaya agar memastikan Johor bukan hanya penerima limpahan ekonomi daripada Singapura semata-mata, tetapi juga menjadi rakan strategik kepada pertumbuhan ekonomi di Singapura dan pertumbuhan ekonomi serantau. Saya teringat lagi apabila sewaktu menjadi Menteri Pendidikan dahulu, kita pernah mengusahakan agar syarikat gergasi Dyson yang pada waktu itu berusaha untuk memperkembangkan industri kenderaan elektronik yang berpusat di Singapura. Saya sendiri telah bertemu dengan Sir James Dyson di pejabat beliau di UK, membawa cadangan bahawa mereka perlukan rakan strategik di Johor. Kalau mereka mengusahakan dari segi R&D dan juga kajiannya di Singapura, tetapi Singapura mempunyai tanah yang terhad untuk lapang sirkuit, maka kita cadangkan kerjasama di antara Dyson dengan UTM. Saya bawa sekali Naib Chancellor UTM untuk bertemu dengan mereka untuk menjadikan UTM rakan strategik Dyson di dalam pembangunan kenderaan elektrik, yang mana kita akan ada kawasan di UTM sebagai lapang sirkuit
untuk mereka uji kereta mereka. Tapi malangnya syarikat Dyson menutup pejabat mereka di Singapura dan tidak meneruskan projek kereta elektronik. Daripada itu, saya terus untuk melakukan beberapa usaha sama dengan syarikat-syarikat daripada Jerman, terutamanya di dalam usaha mempertingkatkan dan memperkembangkan pendidikan TVET ataupun pendidikan kemahiran. Malangnya ialah saya tidak lama di kementerian dan kerajaan kita juga tidak lama, segala itu terencat dan tidak diteruskan. Namun hubungan yang telah saya bina dengan syarikat-syarikat di Jerman, syarikat-syarikat di Amerika, syarikat-syarikat di China dan juga seperti yang saya sebutkan tadi dengan UK masih lagi ada, dan Korea, dan kita boleh bawa ke Johor. Namun kita perlu sediakan ekosistem yang mapan, ekosistem yang menggalakkan industri untuk datang, pelabur untuk datang ke Johor. Yang lebih penting, ekosistem itu mestilah yang boleh memberikan dan menyalurkan tenaga kerja yang mahir, tenaga kerja yang boleh berbahasa Inggeris dengan baik, tenaga kerja yang memberikan keyakinan kepada syarikat-syarikat dan para pelabur bahawa mereka boleh bertahan lama di Johor. Kita lihat Johor ini banyak projek-projek Gajah Putih. Walaupun seringkali kita muncul dengan pelbagai projek gergasi yang diumumkan, namun ianya tidak berdaya tahan, tidak berdaya mapan, sehingga kita banyak projek terbiar. Kenapa? Kerana di situ pertama sekali saya sebutkan, projek-projek itu tidak mensasarkan jangka masa panjang dan untuk kepentingan rakyat, lebih kepada kepentingan mereka yang berada pada tampuk kekuasaan untuk menjana keuntungan cepat. Kita perlu pemimpin yang lebih jujur, pemimpin-pemimpin yang lebih kompeten, dan juga pemimpin-pemimpin Johor yang lebih telus, lebih accountability dan boleh membawa Johor dan rakyat Johor ke arah yang lain. Rejim BN telah terbukti tidak membawa ke mana, dan kita juga rejim gabungan PN dan juga BN sebelum ini juga tidak membawa Johor ke mana-mana. Kita perlu kerajaan yang baru yang mengutamakan kepentingan rakyat lebih daripada kepentingan ahli politik dan juga para pemimpin. Dan saya yakin melalui calon-calon yang kita tawarkan, sama ada Pakatan Harapan atau Parti Keadilan Rakyat, kita mempunyai calon-calon yang kompeten, calon-calon yang accountable, calon-calon yang mempunyai visi untuk membawa Johor ke tahap yang seterusnya dan maju bermaruah dan menjadi satu tenaga yang akan meletakkan Johor di peta dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Mazli Malik, calon Parti Keadilan Rakyat untuk N27 Layang-Layang. Saya menyeru kepada semua pengundi N27 Layang-Layang untuk keluar mengundi, menunaikan hak anda dan tanggungjawab anda sebagai warga Malaysia yang bertanggungjawab. Saya telah bersama anda sebagai ahli parlimen sedari awal, ketika menjadi menteri, ketika tidak lagi menjadi menteri, ketika berada dalam kerajaan, ketika di luar kerajaan, ketika menjadi pembangkang dan juga sehingga kini. Ketika suka, ketika duka, ketika sedih, ketika gembira, ketika kita dilanda COVID, saya tetap bersama dengan anda dan tidak pernah sekali meninggalkan anda semua. Saya telah mewakili anda di Parlimen sebagai Menteri Kabinet, sebagai ahli Parlimen, membawa segala isu berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan anda, demi memastikan kehidupan anda dan masa depan anak-anak lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Dan kini saya ingin mewakili anda di Dewan Undangan Negeri Johor, membawa suara anda ke Dewan Undangan Negeri Johor. Saya merayu kepada pengundi N27 Layang-Layang, berikanlah undi kepada saya untuk mewakili rakyat, mewakili anda di Dewan Undangan Negeri Johor, mewakili N27 Layang-Layang, daripada rakyat kepada rakyat.